Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Yang dihormati pengurusi Masjid Tariq bin Ziyad, Al-Fadil, Tuan-tuan Imam, Bilal sia-sia, seterusnya sidang jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini, malam yang penuh keberkatan, kita dapat lagi bersama-sama di Masjid Tariq bin Ziyad pada malam ini dalam satu program Forum Al-Muqarrabin, yang mana Forum Al-Muqarrabin ini matlamat dan tujuannya ialah untuk kita rapat sesama insan dan juga mendekatkan diri kepada Allah. Muqarrabin itu maknanya akrab dengan Tuhan, rapat sesama insan. Dan juga pada malam ini kita membicarakan satu tajuk yang diberikan oleh pihak masjid, ialah media sosial, pahala ataupun dosa. Satu tajuk yang sangat luas, tak boleh sebut saja media sosial yang sangat banyak digunakan oleh masyarakat sekarang ini, terutamanya generasi muda. Alat-alat seperti internet, gadget dan sebagainya seperti dadah bagi mereka. Artinya tak dapat tidak mesti ada. Ini menunjukkan kepada kita besarnya peranan media dalam kehidupan kita. Berbanding pada zaman-zaman dahulu, media ni tak ada. Bahkan setakat media, bentuk-bentuk media macam kita lah. Zaman dulu, zaman yang serba original, yang daripada mulut ke mulut, dan datang daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum daripada Nabi kita, daripada Nabi-Nabi sebelumnya lah, yang datang daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi di zaman moden sekarang ini sudah banyak alat-alat, termasuklah kita pada malam ini dipancarkan oleh studio media Tariq bin Ziyad punya. Boleh dilihat oleh kawan-kawan kita yang berada di rumah ataupun mungkin seluruh dunia lah. Ini maknanya pentingnya peranan media. Maknanya kalau kita nak kaji selidik, tidak ada alasan dah hari ini ilmu-ilmu agama itu tidak dapat kita kuasai. Sudah tersebar dengan begitu luas melalui media-media, sama ada media massa ataupun media sosial yang mendidik kita. Tetapi dalam masa yang sama, walaupun dia media sosial, tetap ada baik dan buruk, tetap ada pahala dan dosa. Allah Ta'ala ada berfirman dalam surah Al-Ankabut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Maknanya jangan kamu sangka kamu dah beriman, kata Allah, tetapi belum diuji lagi oleh Allah. Umat-umat dahulu ramai yang diuji, ada yang benar, ada yang berdusta. Termasuklah zaman kita hari ini yang penuh dengan alat-alat canggih komunikasi media yang berbagai-bagai. Maka yang menggunakan media ke arah yang baik, maka sudah tentu mereka berpahala. Apatah lagi dalam hal-hal keagamaan, hal-hal kemasyarakatan, hal-hal berkaitan dengan info-info. Macam sekarang kita dengar banyak yang meninggal dunia lah. Kita tak tahu dua jauh, tapi melalui WhatsApp kita tahu orang-orang yang berkenaan meninggal. Sebab itu kita setiap hari berdoa, balighna Ramadan, minta sampai umur kita ke Ramadan. Rupa-rupanya tak ramai yang boleh sampai ke Ramadan. Ada saja berita-berita, sama ada cikgu di sana, ustaz di sana, kawan-kawan di sana, kemalangan jalan raya. Ini tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu media sosial banyak sangat memberikan peranan yang dipanggil gadget media sosial ni. Fokus utamanya di kalangan semua anak-anak muda zaman sekarang, termasuk anak tua lah. Anak tua pun ada juga, tapi tak apa-apa mahir sangat. Kadang-kadang perlu bantuan daripada anak muda. Anak muda memang dia mahir. Apatah lagi zaman sekarang segala-galanya COD.
Kita nak makan, nak minum, order saja. Mungkin dia tak ada duit, dia pegang handphone mak aja, dia order. Sekejap lagi datang makanan. Begitu juga anak saya tayar motor pancit tengah malam. Rupanya ada juga COD bagi runner. Tayar datang. Masya Allah tak? Kita jangan dengan ada alat-alat media, segalanya berjalan lancar. Begitu juga yang mencari pasangan dengan media pun banyak. Ramai yang bertemu jodoh dengan media. Belajar daripada luar negara, ataupun dia tak belajar tapi daripada rumah saja, dia main gadget-gadget Facebook, dapat dia jodoh. Ini maknanya peranan yang dia mainkan. Itu benda-benda yang baik. Namun demikian, banyak benda-benda yang buruk berlaku dah. Kita tengok dalam media ni berbagai-bagai dah. Sebab itu pada malam ini kita berkongsi media sosial, pahala dan dosa, baik dan buruk. Kajian saintifik, media sosial seperti dadah kepada otak kita ni. Pagi-pagi bangun terus cari media, bangun-bangun terus cari maklumat info. Rupanya kita ni macam kena dadah. Zaman sekarang sosial, setiap orang mesti ada alat media. Tak mungkin tak ada. Tak. Kecuali warga emas agaknya mungkin tak ada. Dia nak petik pun tak pandai. Bunyi telefon dia tekan hok mana tak tahu. Lala dia padam kan. Itu yang warga emas yang agak lama lah. Tapi warga emas yang educated jangan main. Dia lagi banyak info dia boleh sebarkan. Ianya terbagi kepada dua. Yang baik memang banyak. Apa dia? Alat berhubungan sosial. Maknanya apa saja kita nak tahu maklumat sosial kita melalui media. Kalau dulu surat khabar ni merata jual, sekarang surat khabar habis, orang nak tengok dah. Sebab apa? Di tangan kita ni lebih awal sampai. Berlaku kemalangan di Bentong, sampai dah, belum masuk kilang akhbar lagi. Ini alat perhubungan sosial. Rakan-rakan sekolah, rakan-rakan kampung boleh bertemu, alumni. Rakan-rakan sekolah, rakan-rakan kampung masih kerja kecil boleh jumpa balik melalui alat-alat komunikasi media sosial. Tapi walaupun bertemu, kena uruskan dengan baik. Jangan sampai bertemu pula kekasih lama, ingat semula. Kita hubungan silaturahim. Dan juga dalam masa yang sama, kita boleh mempromosi produk melalui media berbagai-bagai. Tengok ni dekat bulan Ramadan ni kuih-muih keluar dah, macam-macam jenama. Tak perlu kita pergi ke kawasan orang ramai yang sekarang ni dalam keadaan pandemik. Dia larang kita bersesak-sesak dengan istilah bubble S tu. Maka dengan adanya media sosial, kita boleh tekan di jari saja, tapi wang kita pun ditransfer lah. Kan sedap-sedap tekan, tengok duit tak cukup nak transfer. Begitu juga penyebaran ilmu dakwah. Macam malam ni Masya Allah, Encik Nik kita sedang merakamkan program Forum Al-Muqarrabin. Pihak RTM agak sibuk, jadi dia ada wakil untuk berkongsi. Automatik boleh ramai yang mendengar dan melihatnya, mengetahui info-info bila ada saja program-program agama. Sebab itu Ustaz yang ada di luar negara, Ustaz Abdul Samad, Ustaz Azhar, seluruh dunia boleh melihat dia punya dakwahnya melalui rakaman media video yang sangat perlu pada masa sekarang untuk menjadi maklumat kepada kita semua. Walaupun ianya ada dalam Quran dan hadis, walaupun ianya dihafaz, tetapi bila berkongsi beramai-ramai, dia lebih memberikan keberkatan. Yang seterusnya, kawalan kepada anak-anak. Maknanya anak-anak kita dapat juga dikawal melalui alat-alat media. Mungkin kita nak tinggal tempat rumah mengasuh, mungkin kita nak hantar dia ke klinik, tempat belajar dia, ataupun dia nak balik dapat maklumat. Sebab itu sekolah-sekolah pun sekarang dia benarkan menggunakan alat media. Senang tak? Dia tanya pensyarah dia, boleh masuk ke sekarang? Pensyarah kita tunggu 10 minit lagi, dia sakit perut. Contoh. Jadi segala perkara dapat diatur dengan baik kepada anak-anak pelajar. Apatah lagi zaman sekarang on air ataupun open, menggunakan online, duduk di kampung je.
Ini maknanya begitu besar peranan yang dimainkan oleh media sosial ni, yang memberikan kebaikan dan seterusnya penentu tarikh puasa dan hari raya pun memerlukan alat media. Kita tak lama lagi nak berpuasa, dan juga sudah dapat info daripada Datuk Seri Ismail menyatakan sembahyang tarawih pada tahun ini dibenarkan. Kerana tahun lepas kita sangat sedih, sembahyang tarawih semua jadi imam ke di rumah. Tahun yang sangat mendukacitakan, walaupun dengar azan dan sebagainya, tapi tak boleh datang masjid. Sampai orang berselawat di rumah, tapi tak sama berselawat di masjid. Yang kita teringat pada masa lampau bagaimana masjid dipenuhi dengan jemaah, walaupun kita masih lagi jarak semeter. Mudah-mudahan hampir dengan Ramadan nanti akan dicantumkan ataupun akan disatukan. Itu benda-benda yang memberikan kebaikan kepada kita. Banyak maklumat-maklumat yang kita boleh cari melalui media sosial. Namun demikian, ada juga yang tidak baik ataupun yang berdosa. Dia boleh membazirkan masa, malam-malam tak tidur sampai pagi, rupanya bercahaya dalam selimut dia, rupanya sedang berwhatsapp dengan kekasih dia, isteri yang kedua, ataupun bakal isteri yang kedua. Ingatkan selimut dia bercahaya, rupanya dia memain telefon. Ini dipanggil boleh menjejaskan kehidupan dia besok nak kerja. Ataupun anak-anak kita, mungkin dia tinggalkan buku pelajaran kerana sibuk dengan gadget dia, main game tak apa-apa, dia bercakap, tengok dia seorang je, rupanya alat komunikasi ataupun media yang dipergunakan. Begitu juga kurang produktiviti. Pekerja-pekerja bila dah sibuk dengan alat media, besok nak kerja mengantuk lah, produk jadi kurang. Dan yang paling takut lagi, pencerobohan akaun yang kita ada hari ni banyak. Dengan adanya alat media ni, banyak orang tertipu dengan akaun dia. Skema-skema datang. Jadi dia datang mujuk kita, masuk saja habis. Macam-macam yang berlaku sekarang. Tiba-tiba datang telefon kita, encik ni ada dapat hadiah 1.5 juta lah. Kita dengar tu dapat je, barangan jadi orang kaya lah. Tetapi sebelum encik nak dapat 1.5, encik kena masuk dulu 5,000 dulu dalam akaun. Kita pun kalau 5,000 sudah 1.5, apa sangat, masuk aja hilang terus. Ini semua media-media yang berlaku sekarang. Begitu juga membocorkan maklumat-maklumat yang diamanahkan. Kalau perpisahan mungkin bocor melalui media. Ini maknanya ada yang baik, ada yang buruk. Maka kita diberikan akal untuk berfikir supaya yang baik kita amalkan, kita laksanakan, tetapi yang buruk kita berwaspada. Walaupun mungkin kita boleh tengok, tapi kita dapat mengawalnya lah. Kerana benda-benda begini kadang-kadang ianya datang daripada musuh-musuh. Tuan-tuan buka internet, Google, bukan semestinya itu betul. Kadang-kadang pihak musuh dia masuk juga mereka sesuatu yang berkaitan dengan agama. Kita tak mengaji tu, rujuk ke Google je. Kita punya tok guru Google saja. Lama-lama akan berlaku perkara-perkara yang tidak sahih yang datang daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ini tuan-tuan, peranan media yang berkembang begitu pesat. Ianya satu perkara yang sangat baik, tetapi dalam masa yang sama musuh-musuh akan masuk melalui media-media ini jika kita tidak berjaga-jaga. Maka yang penting kepada kita ialah mesti diawasi melalui ajaran Al-Quran dan juga Al-Hadis. Mesti kita merujuk kepada tempat-tempat rujuk yang diiktiraf para ulama yang muktabar, supaya ianya jangan sampai kita tersesat. Sebab hari ini banyak yang kita dengar ajaran-ajaran salah yang dikongsi, akhirnya menyebabkan kita tersasar daripada ajaran yang sebenar. Ini sebagai pembuka gelanggang. Saya ada sahabat saya, Ustaz Dr. Azlan Abdul Rahman, daripada bahagian dakwah Jabatan Agama Islam Pahang. Maka silakan untuk menyambung forum bicara muqarrabin kita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Hormati pengurusi Masjid Thariq bin Ziyad, kepada perdana, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, kru Pahang FM yang hadir pada malam ini, dan juga imam, Bilal, pegawai-pegawai masjid, hadirin hadirat, mukminin mukminat, muslimin muslimat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana dapat bersama dalam majlis ilmu pada malam ini yang membincangkan satu tajuk, iaitulah media sosial ataupun media massa, pahala atau dosa. Jadi media massa ni ada dua jenis. Yang pertama media cetak, sama ada surat khabar, majalah ataupun sebagainya. Dan yang kedua ialah media elektronik, sama ada TV, radio, internet ataupun apa-apa saja berkaitan dengan, iaitulah daripada sumber elektronik. Jadi ini di antaranya yang kita bincang pada malam ini dari segi sama ada mendatangkan kebaikan ataupun keburukan. Jadi sebenarnya tuan-tuan puan-puan sekalian, media ni sama ada elektronik ataupun media cetak ni ataupun media sosial ni, dia umpama pisau. Pisau yang kita miliki di tangan kita. Maksudnya dengan pisau itu kita boleh memotong buah, kita boleh memotong daging. Dengan pisau kita boleh menyiang ikan, potong bawang, ataupun apa-apa sajalah. Dan pada masa yang sama, pisau yang ada di tangan kita juga boleh membunuh, boleh mencederakan seseorang, boleh apa saja. Maknanya dari sudut pisau tadi sama ada dia boleh mendatangkan manfaat ataupun mendatangkan keburukan. Jadi pada kitalah yang pandai menguruskan ataupun menggunakan pisau tersebut. Kita nak guna untuk kebaikan ataupun untuk kejahatan, nak guna untuk motong bawang, potong buah ataupun nak membunuh orang. Jadi inilah perumpamaan media yang ada di hadapan kita pada hari ini, tuan-tuan puan-puan sekalian. Jikalau kita melihat kepada ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibakum qauman bijahalah. Jadi ayat ini Allah Taala menjelaskan, orang beriman, sekiranya datang kepada kamu, iaitulah dengan berita yang tidak jelas ataupun yang tidak diketahui sumbernya. In ja'akum fasiqun binaba'in, datang seorang fasik membawa satu berita, fatabayyanu, hendaklah kamu selidiki, antusibu qauman bijahalah, artinya bimbang berita itu yang tidak sahih menyebabkan timbulnya kesan yang tidak baik kepada kamu ataupun ke dalam masyarakat kita. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, dan kamu akan menjadi menyesal dengan sebab percaya terlalu awal berita tadi yang belum tentu sahih, tapi kamu percaya lebih awal. Artinya kamu akan menyesal. Artinya akan menyesal dengan sebab percaya, dan juga mungkin dengan sebab berita hak tidak sahih tadi kita mengambil tindakan, kita bertindak tanpa usul periksa, lalu ianya akan menimbulkan kekesalan ataupun penyesalan dengan sebab tindakan kita tadi yang tidak meneliti, yang tidak menghalusi, yang tidak menyemak, yang tidak menyelidik kesahihannya sesuatu berita yang datang itu. Jadi ini ayat Quran memperingatkan kita tentang perkara ini. Rasulullah telah menjelaskan lebih 1400 tahun yang lalu, tuan-tuan sekalian. Quran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW memberitahu kepada kita tentang adab menerima sesuatu berita itu, hendaklah kita selidiki ataupun kita teliti kesahihannya. Maka sebab itulah media massa ini atau media sosial ini boleh mendatangkan pahala bila dia benar ataupun bila dia digunakan dengan cara yang sebaik-baiknya. Contoh,
Kita ada WhatsApp, kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada WeChat ataupun macam-macam lah alat-alat komunikasi dan sebagainya. Maka di dalam Facebook kita sentiasa mengingatkan sahabat-sahabat akaun kita, sahabat-sahabat FB kita tentang kebaikan fadilat puasa Isnin Khamis dalam bulan Rejab dah berlalu. Kita di dalam bulan Syakban sekarang ni, kita memperingatkan sahabat-sahabat FB kita ke, Instagram kita ke, WhatsApp kita kelebihan Nabi SAW banyak berpuasa di dalam bulan Syakban selain pada puasa wajib dalam bulan Ramadan. Kita pun beritahu kepada mereka, kerana Nabi SAW bersabda, adallu alal khairi kafa'ilih. Orang yang menunjuk jalan kebaikan, sama ada dia bagi nasihat, dia memperingatkan sesuatu perkara yang baik, maka dia seumpama orang yang buat kebaikan itu. Contoh malam ni kita ada forum muqarrabin, kita beritahu dalam WhatsApp kita ataupun dalam FB kita, datanglah beramai-ramai ke Masjid Tariq bin Ziyad ini. Malam ni ada majlis ilmu. Jadi dengan cara kita ini, secara tak langsung kita berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan. Inilah yang disebut sebagai amar ma'ruf nahi munkar, yang Allah Ta'ala firmankan dalam surah Al-Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah beritahu dalam surah ini, kamu adalah sebaik-baik umat yang dizahirkan, yang dikeluarkan oleh Allah SWT ke atas muka bumi ini, yang mana tugas kamu ialah ta'muruna bil ma'ruf, mengajak manusia melakukan kebaikan, perkara-perkara ma'ruf yang baik. Sama ada perkara besar, jihad fi sabilillah, mengajak manusia mengenali Allah, mengajak manusia mentauhidkan Allah, meninggalkan perkara-perkara keji dan mungkar. Wa tu'minuna billah, dan kamu mengajak orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga tuan-tuan sekalian, media sosial yang kita miliki, ia mendatangkan kebaikan, mendatangkan pahala, dengan sebab kita mengajak manusia ke arah kebaikan, meninggalkan kemungkaran, mengajak manusia mentaati perintah Allah, mendorong manusia melaksanakan ibadat-ibadat sunat di bulan Syakban ini, selain pada puasa sunat, bersedekah, membaca Al-Quran, banyak membaca Al-Quran. Dengan kita nak masuk Ramadan, kita mengulang kaji. Yang dikatakan bulan Syakban ini sebagai medan latihan intensif. Kita nak masuk medan perang, kalau tentera dia training, dia berlatih. Kalau komando 24 jam latihan dia secara agresif, siang malam, pikul beg yang berat, merentangi paya, bermalam dalam hutan dan bagai-bagai, menembak, latihan menembak. Jadi kita ni dalam bulan Syakban ni, tuan-tuan sekalian, kita beritahu kepada sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita, iaitulah bulan yang mana Rasulullah SAW banyak melaksanakan kebaikan-kebaikan sepanjang bulan Syakban ini, sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Ini juga dakwah melalui media sosial, melalui media massa dan sebagainya. Inilah fungsinya, tuan-tuan dan sekalian. Ini dari sudut kebaikan-kebaikan yang banyak yang boleh kita gunakan. Seumpama pisau tadi untuk memotong daging, untuk apa-apa kebaikan dan sebagainya. Dan juga pada masa yang sama, tuan-tuan sekalian, media massa, media sosial ini juga boleh mendatangkan dosa. Dengan sebab kita menjadi batu api, kita laga-lagakan orang, kita perobokkan orang, kita menimbulkan suasana yang tidak harmoni dalam masyarakat dan sebagainya. Kita menjadi orang yang melaga-lagakan orang sebagai pembawa fitnah, mengumpat dan bagai-bagainya. Ini semua, tuan-tuan sekalian, yang boleh mencetuskan dosa. Artinya dosa ini boleh disebut sebagai dosa jariah. Kita biasa dengar pahala jariah. Pahala jariah ni pahala yang sentiasa berjalan walaupun kita dah meninggal dunia. Dan sabda Rasulullah SAW dalam hadis, iaitulah di antara amalan anak Adam. Ini kata Nabi SAW, iza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas, sadaqatin jariyatin aw waladin yad'u lahu aw ilmin yuntafa'u bihi
aw waladin yad'u lahu. Rasulullah bersabda, apabila meninggal mati seseorang anak Adam itu, maka terputus segala amalannya. Melainkan 3 perkara, tuan-tuan sekalian. Kita dah mati tapi akaun berjalan. Dalam kubur kita akaun berjalan, masih aktif. Kita dah mati, kita dah jadi jenazah, kita dah jadi arwah, tapi pahala tetap mengalir dalam rekod kita, dalam buku amalan kita tetap mengalir. Apa dia? Sedekatin jariah, sedekah yang sentiasa berjalan. Maksud jariah ni yang sentiasa berjalan. Berjalan macam mana? Kita infak duit kita ke masjid, kita infak masjid kita di surau, kita infak duit kita di pusat-pusat tahfiz, kita infak duit kita kepada mana-mana individu ataupun kepada NGO yang menjalankan kerja-kerja amal Islami, kerja-kerja Islam, membina telaga di Kemboja, membantu orang susah di Afrika, dan bagai-bagai lagi lah. Maka ini tuan-tuan sekalian, pahalanya sentiasa mengalir dalam buku amalan kita, dalam rekod kita. Yang keduanya, au ilmi yuntafa'u bi, ilmu yang memberi manfaat kepada kita. Macam ustaz, para alim ulama dengan ilmu dia mengajar manusia, menarik manusia kepada Allah Ta'ala, memberi penerangan, mengenalkan manusia mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang harus, mana yang halal. Jadi ini juga adalah pentingnya penggunaan media massa ataupun media sosial tadi. Dan juga yang ketiga, iaitulah awaladin yad'ulah, meninggalkan anak saleh, maka pahala tetap jalan. Kita dah mati, anak kita ada atas dunia berdoa, baca Quran, dia semayang, dia berdoa. Ini semua adalah kebaikan yang mengalir ke dalam amalan-amalan kita, tuan-tuan sekalian. Yang dikatakan dosa jariah tadi apa? Inilah di antara dosa jariah. Kalau tinggalkan, kita dah mati tapi FB kita masih aktif, FB kita tidak ditutup. Jadi FB kita dulu cerita melaga-laga korang, dia masih berjalan, orang percaya. Jadi bentuk ini juga walaupun dah mati tapi dosanya berjalan, terkena kepada kita dengan sebab apa-apa saja penyalahgunaan media tadi. Sepatut kita mengajak ke arah kebaikan, tapi dah menjadi suatu benda yang merosakkan masyarakat. Timbul cita-cita yang tidak benar, cita-cita yang berunsur menjatuhkan seseorang dan sebagainya. Jadi ini di antara tuan-tuan sekalian. Kalau kita lihat di zaman Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran menceritakan tentang dialog Nabi sallallahu dengan burung hudhud. Ma aral hudhud, kata Nabi sallallahu, aku tak nampak hudhud hari ni, ke mana? Dia tanya kepada orang sekeliling dia, dia tanya kepada bodyguard dia lah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu bahawa burung hudhud tidak ada di masa perhimpunan Nabi Sulaiman dengan dia punya bala tentera dia, dengan menteri dia. Tengok burung hudhud tak ada, malam aral hudhud, tak ada hudhud. Maka dia kata, kalau hud tak hadir di dalam perhimpunan ni, aku akan sembelih dia, aku akan bunuh dia. Ini di antaranya tuan-tuan sekalian. Maka tak lama datang hud memberitahu kepada Nabi Sulaiman, dia lewat datang, bukan dia ponteng, dia lewat sampai. Dia kata dia pergi satu negeri Yaman. Di sana dia nampak ada satu kerajaan besar yang diperintah satu orang ratu. Nama dia siapa? Nama ratu itu iaitu Ratu Balqis. Dia bukan Islam. Dia menyembah iaitulah matahari. Dia bukan sembah Allah. Maka kalau betul engkau kata hud-hud, aku akan hantar wakil untuk menyelidik ataupun untuk merisik perkara ini. Adakah engkau bercakap benar? Kalau engkau tak bercakap benar, aku akan sembelih kamu. Itu amaran Nabi Sulaiman kepada burung hud. Zaman Nabi Sulaiman tak ada alat komunikasi, tak ada handphone, tak ada gadget, tidak ada alat-alat komunikasi, tidak ada telegram, tidak ada perkara-perkara yang boleh memudahkan alat komunikasi. Tapi di situ, di zaman Nabi Sulaiman, itu antara alat komunikasi dia dalam burung hud yang menyampaikan info tentang satu kerajaan yang diperintah satu orang ratu yang bukan Islam. Maka melalui burung hud itulah yang dianggap sebagai pembawa berita kepada baginda Nabi Allah Sulaiman. Dan dia hantar wakil menyiasat, rupanya betul burung hud ni bercakap benar, dia punya info dia benar. Jadi Nabi Sulaiman tak jadilah sembelih burung hud ini, tuan-tuan Islam. Jadi ini di antaranya. Sama juga tuan-tuan, kalau kita ni suatu hidup kita, contoh kita ada mengarang buku ataupun ada menulis buku, buku-buku agama, ataupun kita ada membuat
buku tazkirah dan sebagainya. Dengan sebab orang baca buku tu dia ingat Allah. Dengan sebab dia baca buku dia faham agama. Kita dah mati, tapi dengan buku yang dibaca oleh orang yang masih ada sebelum kita mati, kita mengarang beberapa buah buku. Contoh, iaitulah Buya Hamka. Profesor Dr. Hamka mengarang tafsir Al-Azhar nama dia. Waktu dia dalam penjara, dia mengarang tafsir Al-Azhar berjilid-jilid. Maka walaupun dia dah meninggal dunia, tafsir ini menjadi rujukan kepada kita, menjadi rujukan kepada dunia Islam. Dan Dr. Hamka ini dianugerahkan oleh Jamiah Al-Azhar di Mesir sana dengan gelaran Doktor Kehormat. Jadi mana kita katakan Buya Hamka tadi, dia mendapat gelaran title Doktor Kehormat. Al-Azhar menganugerahkan beliau doktor, disebut dalam bahasa Arab Doktorah Fakhriyah, Doktor Kehormat, kerana menghargai jasa-jasa beliau mengarang tafsir, menyampaikan dakwah, menjadi da'i dan sebagainya. Lalu dia diangkat, dihargai oleh institusi agama yang berpusat di Mesir. Ini dari sudut media-media. Kalau kita gunakan tuan-tuan perempuan sekalian, hari ini contoh ustaz-ustaz penceramah, kalau dulu dia kena buka maknanya ratusan kitab, tafsirnya berjilid-jilid, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibn Tabari, tafsir Fakhr Razi, tafsir Ruhul Ma'ani oleh Al-Alusi, tafsir Al-Quranul Azim oleh Al-Hafiz Imam Ibn Katsir. Dulu terpaksa buka kulit demi kulit. Jadi kalau kita nak bawa ke masjid, tak boleh bawa kitab yang berjilid-jilid banyak. Satu bot kereta tak muat, satu banyak kereta mungkin tak muat. Tapi hari ini tuan-tuan, dengan kita membawa handphone, sebuah handphone, di dalam tu semua ada tafsir, ada hadis, ada beribu hadis dalam handphone kita. Ini yang kita gunakan dari sudut kebaikan, berpahala. Ini yang dari sudut pahala. Artinya di dalam satu library tu kita boleh isi, di dalam satu handphone je satu library boleh kita muat. Di dalam ni handphone ni satu library boleh, buku-buku kita letakkan dalam handphone kita. Inilah media massa, media sosial yang boleh mendatangkan pahala. Satu ayat Quran kita letak dalam FB kita, orang jadi artinya beramal dengan puasa sunat dan sebagainya. Inilah kebaikan-kebaikan tuan-tuan sekalian yang boleh kita gunakan sebaik mungkin alat-alat komunikasi di zaman kita hari ini. Jadi kita jangan salah gunakan alat-alat tersebut kerana dia boleh memudaratkan negara. Hari ini ada akta, kalau orang tu membawa berita tidak benar, menyebarkan berita palsu, boleh dikenakan denda puluh ribu atau boleh dipenjarakan lama beberapa tahun. Ini di antara tuan-tuan sekalian. Jadi kesimpulan round pertama ini yang kita bincang ialah sama ada media sosial ataupun media massa dari segi pahala dan dosa, maka pandai-pandailah kita menggunakannya. Janganlah kita menyalahgunakan kemudahan ini untuk kita memudaratkan masyarakat kita dan sebagainya. Dengan sebab kita forward berita-berita tidak benar, akhirnya rumah tangga orang bergegar. Dengan sebab kita forward cerita-cerita hak tak betul, rumah tangga artis menjadi haru biru, akhirnya bercerai dengan sebab berita yang tidak sahih tadi. Ini tuan-tuan sekalian. Kadang orang tu tak mati lagi, kita kata mati dah. Akhirnya keluarga dia menanggung malu. Ini sebab kita kena pandai menggunakan alat-alat media massa ataupun media sosial ini di tempat yang sebenarnya. Jadi saya serahkan balik kepada ahli panel pertama untuk menyambung perbincangan forum kita pada malam ini. Dipersilakan.